Jadi tajuk kitanya duduk di dalam Ma'al Hijrah, yakni tahun baru Islam, tahun 1444. Nah, yang hijrah Nabi SAW daripada kota Mekah mari kepada kota Madinah. Kemudian puncanya daripada sebab apanya Nabi kita boleh berhijrah, sebab apa Nabi kita boleh berpindah daripada negeri Mekah mari kepada Madinah, itu ada beberapa punca-punca dan ada beberapa sebab-sebab. Jadi alhamdulillah semua kita malam ni ayah-ayah dan ibu dan saudara-saudari. Jadi dengan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak seka-seka malam ni ujian pun tak turun, dengan tidak seka-seka malam ni kita boleh bakat berimpun ramai di lampir masjid ini dengan pilihan Allah, dengan pilihan Allah, dengan kanaan Allah, kanaki Allah, dengan kasihani Allah terhadap kita semua. Karena Allah Subhanahu wa taala kata firman di dalam satu ayat, ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam satu Al-Quran, di dalam satu ayat, di dalam ayat suci Allah Subhanahu wa taala, jadi amba dan saya tak pernah kenal dengan ayah-ayah dan ibu di sini, dengan saudara, dengan teimi saya tak pernah kenal. Tapi di hari ni, malam ni, saya boleh kenal orang kampung di Lubuk Datuk. Nah, dengan saya boleh mari sini, boleh mari bercakap sini, boleh bersua muka dengan orang sini. Allah Subhanahu wa taala berkata, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguh kami menjadikan akan kamu, kami menciptakan kamu. Ni kita semua siapa dia cipta, siapa dia mengada, siapa dia menimbul daripada tak ada kepada ada. Orang panggil minal adam ilal wujud. Allah mengada kita, Allah menciptakan kita, Allah mengada kita daripada ada kepada ada. Supaya daripada hak email kita baca ayat sanilah, alastu bi rabbikum qalu bala. Tuhan tanya kita dah dulu, Allah Taala soal kita dah di alam arwah dulu, di dalam alam al-ruh dulu. Rabbikum, adakah aku ni, Allah ni Tuhan kamu? Adakah aku Tuhan kamu? Kemudian Allah jawab katanya, qalu bala. Berkata mereka itu al-arwah, bala, bahkan engkaulah Tuhan aku. Kita semua ni sudah berjanji dah dengan Allah, sudah kita ikat janji dah dengan Allah di dalam alam arwah dulu. Tuhan saat ni Tuhan kita. Apabila kita berjanji kata Allah tu Tuhan kita, maka kita mari alam dunia, kita nak deraka tak boleh dasarnya. Kita nak sembah yang lain daripada Allah tak boleh. Kita nak ibadat selain pada Allah tak boleh. Dalam semaya kita nak ingat pada yang lain tak boleh. Semaya kita kerana nak orang puji tak boleh. Ini ada syirik belaka ni. Oh lah, ni syirik nyata-nyata sehari dua ni dah kan. Oh, nyata-nyata tu bila ngamal riuk dah kan. Sekarang lah ni orang panggil timngan hak muslim dah ni, nak talangkar dah hari ni. Dah sehari dua ni. Riuk dah dah. Belagak tak tahu-tahu belagak apa ni hari ni buat apa. Ni kena pakat fikir ni. Ma'al hijrah baru ni, tahun yang baru 1444. Mari ceramah pendengar jugalah tak ada berhenti-berhenti. Turun mari ceramah di kampung tak ada berhenti-berhenti. Tapi masalahnya orang kita ada buat maksiat, orang kita ada deraka pada Allah pun sangat-sangat banyak di hari ni. Waliyazubillah. Ibu apa? Kena pakat fikir ni. Tengok maksiat ni, tengok dah belagak tak tahu tak berapa ni hari ni. Buat satu patung Fir'aun, lepas tu pakat sembah di kaki. Gapo-gapo ni? Dalam berakidah, gapo jadi ni?
Hak di dalam kata fa'lam annahu la ilaha illallah, maka mengetahuilah oleh engkau ya Muhammad, la ilaha illallah, tiada jenis Tuhan melainkan Allah. Tak ada dah Tuhan selain pada Allah. Pani kita buat satu gambaran, buat satu orang nak di atas masalahnya, di atas satu gambar orang panggil di atas satu kedung ataupun di atas satu pantah ataupun satu meja, satu tempat, patu bakak ikut, patu bawah ni bakak semua benda tu. Ni apalah jadi ni? Ini kalau kita kira marinya lagu ni jatuh murtad kita, waliyazzubillah. Sebab kalau misalnya lagi ni buat apa mana ceritanya dah. Misalnya kita dalam sekolah masa kita budak-budak patut guru buat tua dalam. Jadi kalau kita nak besar orang lain daripada orang Islam, ataupun kita nak besar tu guru masuk mari, sekadar mana? Sekadar jangan tundukkan kepala rendah daripada punggung. Ingat molek. Ibu apa? Jadi kalau misalnya kita duk ngaji sekolah anak-anak kita dah misalnya kata nak kriang kauro sawadi krab qada atas semua qada tu, itu tak jatuh jadi murtad. Ni kena molek. Kalau kita anak kita kongkru masuk dalam sekolah, maka huana kelas kata nak kriang kauro, maka pakak bangun diri sawadika kungkru sekadar tu, tapi pala tak ada tunduk, genah lebih pada punggung. Ini tak jadi murtad, dan ini tak jatuh jadi kufar, dan ini tak jatuh jadi kafir. Kalau misalnya punggung kita, pala kita tunduk lebih genah daripada punggung, ini fahuwa kafirun wa murtadun, ini jatuh jadi kafir dan pula murtadlah seorang itu. Dia kena mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ni kena ingat. Sebab satu cerita ibu apa, kita duduk di dalam hijrah yang baru, ada satu budak duduk ngaji sekolah Sat Hitam. Ngaji sekolah Sat Hitam tepi Muhammad Melayu Bangkok. Sekolah Sat Hitam ni ya pak fasa, ya berat pak Arab, Melayu, Inggeris, Siam. Anak mau semua 5 orang ngaji situ belakang. Sekolah ni orang panggil sekolah Ikecun. Kamu ada sekolah ni yang nin, yang berat, yang titik beratnya Arab, daripada usul, daripada kitab fiqh, daripada ilmu agama, daripada tarikh, daripada masalah fiqh, daripada masalah usul. Patut ngaji apa lagi? Bahasa Melayu. Kecek Melayu kita, ia titik berat juga. Yang ketiga, dia berat tentang masalah Inggeris, masalah lugah Inggrizi. Yang keempat, lugah Siam. Pas budak ngaji situ, semua pandai baca doa. Kalau duduk kelas 1 tu dah boleh dah. Klik rumah tu Rabbana Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Anak duduk kelas 1 tu reti dah kada pok ngemuk ni, malu ke anak. Anak boyah baca doa lu je. Ni nak baca doa makan ni, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kadang-kadang ayah dengan ibu tak ingat lagi doa makan nasi. Tak makan ke makan dah. Bismillah pun dok mu ngayah ke dah. Mana hatta anak ngaji agama, hatta ngaji sekolah, kadang-kadang anak tak, ya basuh tanganlah dulu sunnah Nabi. Budak ni pandai-pandai. Kita dah jatah pun dia pak sekolah agama, hanya kru dia, kak dia, ustazah dia hajar lagu tu. Belum nak makan basuh tangan. Ini sunnatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak kita ni kadang-kadang nak makan ke puak, duk main gapo di luar rumah tu. Kadang-kadang nyetel gapo dah, nyodok menyaku, kadang-kadang nyodok main aica, main ke nasi tak basuh tangan, makan dengan ceraruk lalu dah kan. Kadang-kadang anak tu royak, ya anak, ya basuh tangan dulu.
Fahim ayah ni nak murih ke anak kata, anak budak ni pandai-pandai. Ya pandai lah, dia reti, dia kesak, dia hajar. Lepas tu nak makan tu basuh tangi, lepas tu makan tangi kani. Dah, makan tangi kani, bacaan ayah. Bismillah, belum nak tunggu idah tu, dah tunggu idah. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Lepas tu aja, bismillahi wa ala barakatillah. Cara makan pun ibu bapa kena hijrah lah weh. Jangan duk makan dengan sudu lah. Cuba ibu bapa pergi Malaysia, tak kira radak menteri, radak kata wuzara, radak pun kita tak naipan pupan, daripada pukan tak buka kan. Semua orang Malaysia tak kira murtabak mana, makan nasi dengan tangi. Kita kadang-kadang kerja botol dalam makan dengan tangi, tak sedap. Tak kena lah kau ni. Kenapa ibu bapa? Kita kecek hak mudah-mudah je hari ni. Terus ada kecek apa ya? Kecek awak amal hari-hari ni gapo? Hak Nabi hajar kita daripada kita bangun tidur. Lepas tu kita nak tidur semula. Nabi hajar gapo kita? Bakil bangun tidur ke? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ni Nabi hajar kita, tapi kita bawa budak benar ni. Dah. Bangun pak kenyih-kenyih mata, kadang-kadang tak ada bergigi, tak ada basuhan, nyotek-tek dah apa gobek ada kira. Hak jatuh kan gula upak daun. Tak ada dia basuh muka, tak ada dia minum air, tak ada dia minum asmai, tak ada kira dah. Hak gobek lekau. Baik tu sampai buka dah basuh lagi. Kita kena tengok contoh dan tauladan. Kalau Nabi kita ni ma'al hijrah uswatun hasanah. Nabi kita contoh yang terbaik. Nabi kita tauladan yang terbaik. Kemudian Nabi hajar kita semakin ngatangi. Karena apa? Budak ngaji sekolah sekitar ni, dia makin ngatangi. Keli rumah dia ajar tak? Ayah makin ngatangi ni sunnah Nabi. Baca bismillahi wa ala barakatillah. Karena di kuku kita ni ibu, ayah, saudara-saudari yang dihormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kuku kita ni ada satu sangga, yakni Tuhan taruh sifat taruh di bawah kuku ni satu benda, satu kelebihan untuk jadi mudah basi makan nilai perut. Cuba tengok orang tua tahu mu jangan duk tik dia makan ni dah. Mu nak taruh sifat taruh jangan duk tik dengan jari mu. Nama basi gula tu. Kalau mu nak sifat taruh mu teng dengan sodak, mu teng dengan gaul dengan sudut, barulah basi. Kalau mu tik dengan tangan mu, nantilah gula tu basi. Kalau di tangan kita ini Allah Subhanahu wa taala simpan taruh satu satu kelebihan yakni untuk mudah basikan makan ni di dalam kisaran kita. Sebab tu makin dengan tangan. Lepas tu makin dengan kiri ni setel tu dah. Makin dengan sudu dah sah. Tinggal sunnah Nabi. Lepas tu pergi makin dengan tangan kiri pun dah. Lepas tu setel penuh-penuh. Sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia tak suka kepada mengiri. Nabi kita suka sebelah mengani. Kalau makan pun makan tangan kanan, kalau tidur pun tidur sebelah kanan, kalau jalan pun Nabi kita ambil jalan sebelah kanan. Ibu apa? Ni cara Nabi. Patut mana royak sekolah Satitam ni ada budak tu baik sekolah Satitam pergi ngaji sekolah jalan. Pergi ngaji Anuban Song di jalan. Dia ngaji anuban jalan ni kerana budak ni dibetulkan oleh cikgu ataupun dibetulkan oleh guru dia tu dengan secara agama. Tiap hari zuhur semaya zuhur, nak kelik asar semaya asar, tiap-tiap kali nak kelik sani pucukkan guru, pak kelik rumah pucukkan ibu bapa, tiap-tiap pagi masuk sekolah pucuk guru, salam dengan guru, tubik sani tu salam dengan, tak ada semua. Tiba-tiba mak dia beralih budak ni, pindah budak ni, hijrah budak ni daripada sekolah Satita ni pergi ngaji sekolah Lebana Jalan. Kemudian masuk ngaji Lebana Jalan sana, duk mari dalam sebulan gitu mo kumkru sana hantar surat kepada Pupukran. Hatta surat mai pada Pupukran, yakni pada ibu dan ayah dia ataupun kepada ibu bapa dia.
Para guru saat itu kerupa panggil ayah dan mak dia mari kepada sekolah. Mari kepada sekolah saat itu, dia kata abang ataupun ayah, anak ayah ni tak ada marayat, tidak berakhlak. Guru ni keruh dalam sekolah sia, hal yang ada dalam bandar jalan dia kata dah. Dia kata anak ayah ni tak ada akhlak, tidak ada adab dan sopan. Kamari ayah dia kata, anak dia kau mana ni? Tak ada akhlak dan tidak berperangai dan tidak ada marayat ni kau mana? Ayah dia pun satu hari dah perhati anak dia. Ya hantar anak dia. Hantar apa dia duk tunggu jauh di pintu. Anak dia tu kungkru duk dapat pintu sekolah, anak dia tak masuk ke dapat pintu sekolah. Dia masuk pintu belakang. Kenapa? Karena setiap budak yang masuk pintu dapat tu kena sembah. Tiap budak hak masuk kepada pintu dapat, ia kena sembah kepada guru dia, ia kena tawai pada guru dia, ia kena besar pada guru dia. Budak ni tak masuk pintu dapat, dia pergi masuk pintu belakang. Ayah dia kata lagu ni anak dia ambil pungkru saat itu, hantar surat mari dia kata anak dia tak ada marayat. Buku ning buku anak dia tak sembah kepada guru. Karena si sekolah sakitan ia tak hajar semua, ia tak hajar semua sawat dikrab, ia hajar jabat saleh kucuk guru, kucuk letu, kucuk lening. Hak di kalau sakitan pa budak tadi ia duk biasa lagu ni, ia tak save semua ni. Ibu bapa, patut di hari ni kita semua siapa pokok-pokok genah daripada gapo, genah daripada punggung itu kufur kita. Karena Luqmanul Hakim dia pesan kepada anak dia, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ya bunayya, hei anakku, la tusyrik billah, jangan bersyiriklah engkau saat itu dengan Allah. Inna syirka la zulmun azim, kerana sesungguh puasa syirik dengan Allah. Di dalam ibadat kita ada syirik, dalam ibadat kita buat kerana orang, ibadat kita nak tunjuk pada orang, ini satu kezaliman yang amat-amat besar. Ibu bapa, kita ada al-hijrah. Karena punca-punya Nabi SAW dia tu boleh berpindah daripada kota Mekah pergi kepada kota Madinah. Karena Nabi SAW dakwah mula-mula dikata ad-da'watu sirran, yakni dakwah Nabi secara sembunyi, dakwah secara sulit. Supaya ada kat setengah-setengah kita di hari ni dakwah cara sulit, hidup bisik kat kampung nak pecah dengan agama, tapi Nabi kita tak ada nak pecah agama, nak heret demo, nak tarik demo mari kepada Allah. Dulu daripada sembah berhala, dia sembah Allati wal Uzza, dia sembah Al-Mana, dia sembah Hawbal, dia sembahkan tok-tok berhala, maka Allah Taala hantar Nabi untuk tarik mereka mari pada Allah, mari sembah pada Allah. Tapi kita di hari ini ada juga satu boleh duk bisik-bisik manusia nak jadi selera di dalam kampung, nak jadi punah sama oleh kampung, nak jadi pecah oleh kampung. Ini tak comel. Dah, kita jangan duk sore buat apa. Karena Nabi kata dalam satu hadis, alaikum bil jama'ati wa yadullah ma'al jama'ah. Nabi kata kalau seorang mana kita tahun baru ni, kalau kita duk sore cara kita, orang ramai duk buat lain belakang, orang ramai saat itu mari sejid tu pakat sokor belakang, tapi kita duk suku cara kita, peling daripada orang ramai. Nabi kata man syazza finnar, siapa yang terpecah daripada gulama, orang ni akan turunlah ia di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Di hari ni buat apa? Kita tilik ulama ramai duk kat mana ibu? Ayah, ibu semua tengok ulama ramai duk kat mana? Ulama di tempat kita duk buat gapo? Tengok ulama sungguh nah. Jangan duk tengok ulama pesim pelong-pelong.
Tengok ulama akhirah, ulama akhirat, bukan ulama cari makan. Tengok ulama yang bersifat dengan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama yang bersifat dengan Rasulullah, bersifat seperti uswatun hasanah, yakni tauladan yang baik. Nabi tak pelekeh pada orang. Nabi ia tak hina ke orang. Nabi ia tak besarkan diri. Nabi ia merendahkan diri. Dia tawaduk. Tengok di dalam azan kita nah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam wa sallama syadidal haya'i wat tawadhu. Ni sifat Nabi. Kita kena berhijrah. Kalau kita dulu takabur, kita di hari ni nak paling pada tabaruk, kita kena rendah diri. Kalau dulu kita kecek besar, lain kita pindah pada kecek tak besar. Dulu kita saat ni tu biasa dia kata orang, tahun ni kita pindah kita kata orang. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, wa kana sallallahu alaihi wasallam wa sallama syadidal haya. Nabi kita ni ialah satu orang yang sangat-sangat malu. Kerana sangat malu, wa tawadhu, dan pula sangat-sangat tawadhu, merendahkan diri apa. Tak ada kira ayah, tak kira ibu nak pakai sifat ni. Kalau orang pakai sifat rendah diri berapa, orang banyak kenih. Walaupun dia jadi nayuk, walaupun dia jadi tok imam, walaupun dia jadi tok khotib, walaupun jadi tok mana, tapi sifat rendah. Ya ambil sifat Nabi pakai. Ambil sifat Nabi guna dalam hidup dia. Kemudian dia ni akan berjaya. Orang kampung kan kasih dia. Manusia ramai akan kasih. Oh, dia mau kata tu imam, kawan malu dengan dia. Malu mana? Allah, dia radak tu imam, tapi dengan kita buat kecek, dengan kita buat kira pokoknya pangkat tinggi. Orang malu dengan sendiri sebab dia pakai sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sangat malu. Satu ketika masa Rasulullah budak-budak. Rasulullah budak-budak dulu. Satu ketika Rasulullah duk main musing di Baitullah, duk di Ka'batul Musyarrafah, duk main cara budak dia lah. Ya budak lagi masa tu. Dia budak saat ni tidak main di tepi Baitullah. Nak kata Rasulullah ni sifat yang sangat-sangat malu. Sehingga kata, dan saya kata, wa kana sallallahu alaihi wasallam wa sallama syadidal haya'i wat tawadhu. Dan Rasulullah sangat malu. Satu ketika Rasulullah duk musing di Baitullah, duk musing Baitullah, duk main kawasan Baitullah, maka pergi selok kain Rasulullah. Selok pergi nampak betis. Nyo dipupu di anginnya nampak betis Rasulullah. Rasulullah pun lari katalah nusuk di satu tempat. Kemudian Abu Talib saat itu cari, Muhammad pergi ke mana hari ni tak ada nampak mata. Kerana Abu Talib dia sangat-sangat sayang kepada Nabi. Walaupun dia tak memeluk Islam, walaupun dia tak masuk Islam, ini anak saudara dia. Ke mana Muhammad ni? Aina Muhammadin? Di mana kau Muhammad ni? Raih hari ni tak ada nampak mata. Kabar-kabar kita tengok duk celah Muhammad saat ni, duk nusuk di tepi satu tempat. Kemudian Abu Talib pun kita tanya, jumpa cari Muhammad. Ya Muhammad, kok mana boleh menusuk ni? Aku duk cari mu petai malam ni. Dah. Kemudian mu takut gapo orang kenak mu kau ya Muhammad. Orang buat karuk pada mu ke ya Muhammad. Orang buat menyakiti pada mu ke Muhammad. La ya ammi. Dah, orang tak ada buat karuk apa. Orang tak ada kenak apa aku ya ammi. Gapa hana boleh mudah nusuk ni? Oh, dia kata, ya ammi, aku malu. Saat ni aku duk lari di tepi Masjid Haram, tiba-tibanya anginnya pupukan aku saat ni, makanya selok nampak betis aku, maka aku pun lari malunya kerana betisku diselokkan oleh angin saat ni. Ini nak ayat kata sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia satu orang yang sangat-sangat malu, orang yang sangat-sangatnya malu dan tawaduk. Inilah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapa, kita kena tukar dia ni. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam
Pada awal-awal Islam dulu, Nabi kita saat itu mendakwahkan Islam. Dia saat ini punca-punca nak boleh hijrah daripada kota Mekah mari kepada kota Madinah. Mula-mula Nabi dakwah cara sirran, cara bersunyi, cara sembunyi, cara susul, cara sulit. Kemudian katanya faqama, maka bangkit bangunlah ia Nabi sallallahu alaihi wasallam bil amri dengan satu khijaah. Gapo khijaah Nabi? Ialah dakwah. Satu hari apabila Nabi itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir. Hati kata apabila Nabi kita sudah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan satu Nabi. Apakah Nabi? Yakni satu orang yang dapat royak beritaan-beritaan daripada langit. Sebab baca ya ayyuhan nabiyyu, hak kita dah baca dalam tasyahud kita. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Baca nabiyyu, boleh? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Boleh? Boleh tak? Boleh. Tapi kita baca kan lekat mula. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lekat mula kita. Tapi nak kata dalam lafaz Arab boleh aja nak. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Boleh juga. Hak ni lah kena ngaji. Tahun ni kita kena hijrah pada ngaji. Bukan wak pandai-pandai cara diri. Kerana al-ilmu bita'allum. Kerana ilmu tu kena usahanya ngaji. Kalau tak ngaji, tu kata ikut tak? Kerana orang panggil an-nasu a'da'u ma jahilu. Berkata ulama katanya an-nasu, bermula manusia itu a'da'u ma jahilu, dia akan jadi musuh dan dia akan jadi seteru bagi barang yang dia jahil. Orang kata membaca taklih ni, tak boleh buat apa kawan dia baca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, tiba-tiba dia baca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Ni kita jangan gaduh. Jangan gaduh sebab tu al-ilmu bit-ta'allumi. Ilmu tu kena belajar. Ilmu kena mengaji. Dalam kelima Arab an-nabiyyu dengan an-nabiyyu makna tulah tu. Makna sama ya tu. Makna kata orang yang dapat beritaan daripada langit. Nabi-nabi ni makna mana? Orang yang nanti tuju raya juru rasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Dialah dia royak berita langit tu panggil nabi. Lepas tu kita baca ayyuhan nabiyyu pun boleh. Nak baca ayyuhan nabiyyu pun boleh. Ini perlu kita kena belajar, perlu kita kena mengaji. Supaya ni kita baca dalam doa iftitah. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillahi. Boleh sah baca? Pasti tak ada dah. Inni wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal ard. Boleh tak? Boleh. Nak baca wajjahtu wajhi pun boleh. Nak baca wajjahtu wajhi lilladzi pun boleh. Kalau situ, kalau bagi orang yang mengaji al-lughatul arabiyyah, dia boleh baca dua. Boleh baca wajhi dengan matikan ya mutakallim, ataupun nak hidup baca patah wajhi lilladzi. Sebab tu kena mengaji. Ibu bapa, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari ni kita perlu kena ambil ilmu, lepas tu kita kena belajar. Bukan duk panas sore kerana perkata ulama ta an-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu dia akan jadi musuh dengan barang yang dia tak tahu. Dia mau kata kau ni, oi, kawan biasa duk buat lan ni. Supaya dia mau contoh tu lah. Tu
Tok Imam semaya makmum lek belakang duk kecek, tak kan? Tok Imam pun Allahu Akbar. Makmum lek belakang duk kecek dua tu. Hai jangan duk kecek Jangan duk cuik ni hari. Dua lah hal belakang Tok Imam. Jangan duk kecek duk semaya ni. Duk kecek dua kali belakang. Dia mari Tok Imam tahu. Puak mu ni kecek belakang aku seorang yang tak kecek. Jadi kecek habis. Mula lelaki yang kecek. Lepas tu Tok Imam tak ada apa lagi. Dah Tok Imam dah senyap. Puak lelaki ni duk kecek. Khabar apa Tok Imam bosan doa lelaki duk kecek. Puak mu ni kecek belakang aku seorang yang tak ada kecek. Baik dia kecek tak? Jadi kecek belakang. Lepas tu jadi batas semaya belakang tak kan? Sebab tu cara semaya kita ibu bapa, kita kena berpindah dah. Semaya kita jangan duk semaya ikut urut lah. Lepas tu kita pakai kita pun kena jadi comel buat apa? Ayah pun suka dah kalau zaman dulu orang jatuh dah. Kalau ikut zaman-zaman dulu kot tanding dia semaya, piyah dia tak akal. Dia bakar sarung. Lepas tu baju tak akal dia tak lepas dia tak bahu dia ni. Pas lip belakang dia takut nampak lubang celah. Nah, celah lip belakang dia pinggan. Dia selip piyah dia lelaki ni. Lah ni dak ke buat kampung kok ni, lubuk datuk ni. Semaya pesen orang panggil moding lama. Bukan moding baru. Piyah tak pakai, tak kalpah dah ni belakang sat ni nampak lubang belakang dia selip piyah celah tu. Pakai sarung dia jinjak 4 jetak tem, hot 10 tahun dulu. Bahawa tino kan kano, pula tak kek saja. Ngabungo campa pun ada, ngabungo mawar pun ada, ngabungo raya pun ada. No hak ramai no ke. Ramai tak ada boleh cucu lan cucu 4, cucu 5. Dia mau tak kano mau tak saling kan kano baru. Oh kau tak lemah ya kano lah tak kosong. Tu tak kosong. Memang tak kosong. Kau ni sedar ada ngabungo campa tak kemaya. Ada penti batik tai pun ada kat kemaya ni. Kena tukar, lepas tu katuk molek maya tu kaki jangan winapok nah. Jangan winapok retino. Lepas tu hak dia mau duk semaya tak payah baitilah kan? Ada pok Indonesia ni dia mau tanya lah. Dia mau tanya tu gue, pok Indonesia ni dia semaya kaki napok. Retino dia datang ada masalah retino. Jadi orang Tino Indonesia ni banyak kes semaya kaki napok. Pada mau tanya mazhab mana ni? Mazhab Imam Syafi'i kita ke mazhab Maliki ke Hanafi? Jawab tu guru di muh kita tak. Ni bukan segala mazhab. Mazhab Syafi'i pun bukan, Maliki pun bukan, mazhab jahil. Mazhab jahil tak erti. Orang Tino kalau semaya kaki duk napok, maka tak sah lah semaya dia. Kalau kano dia nampak rambut, maka tak sah lah semaya. Kalau dagu dia nampak yang dia tinang nak sekak ni kan senang kano yang nak katuk ni. Bukan ada lewah ni tak boleh ni aurah lagi ni. Kena katuk imening lagi ni kan semaya dia ni. Dengan ibu apa ni? Ibu kena perhati mulai. Ayah pun tengok retina kita semaya tak boleh. Kalau mula bomo di dalam mula bossing mo ni orang retina ni dia suruh pakai kano besar-besar sikit. Takut dia rokok tu nampak tulang belakang. Kadang-kadang nampak baju dalam. Sekira kalau dia rokok dia nampak baju dalam di belakang, maka batallah semayanya. Sebab tu carikan kano tu besar-besar sikit. Patutkan kano tu jangan duk jadi cak sangat-sangat lah. Ni kata kau nasi jompo mari sejik. Tu email pun pernah duk dulu nak makmumku. Jompo sadah bunga lu. Tu email tak lu raya tahun ni. Karpet aku tak raya dah sejik tu email tak pun pening tengok nak raya aku. Awak kano sorang-sorang lo, cak hijau pun ada, merah muda pun ada. Nak mari sejak raya nak lecun nyip titik weh. Titik tak email tak nak menikah weh nak sembahyang raya ni. Mai nak sembahyang raya kena mari nikah. Lecun yak titik. No masa pintu bagamnya bahu dah kena 3 jebol dah punya 2 umur tu. No masa itu bagan ni sejak ni bau dah lu biar tu lalu hari ni. Jangan sangatlah weh. Fitnah tu yang besar. Sebab tu Tuhan katanya dalam Quran,
wal fitnatu asyaddu minal qatli, dan bermula fitnah itu ialah bersangat daripada perbunuhan lelaki. Kita buat fitnah, patut gatina tu pakai jangok-jangok tika duk ngatuk lelaki ya. Ni ngaduk tuk lelaki bahu bertajuk, bahu sama belajar, bahu kengasih, bahu jebak, tika ngaduk ngabai. Kau jika mari kau luar nak pergi makan pulut ni Allah 10 cuk tak boleh sudah ke. Kita tengok cumi-cumi tak boleh pergi. Pamedan. Tukar cuk lain pula. Dia tengok cumi tak boleh. Oh tak boleh pergi ni cuk ni nampak tak masuk dengan ni. 3 jam pada tukar cuk. Ya dia motor derah ke orang belarang lagi. Hei. Kalau cumi kata tak izin ni, tapi kata laki izin, cumi tak izin lagi. Ni pelak ni orang kita ni dipelak duk ngatuk lelaki tak ada lah mana. Dan ketika nak pergi makan pulut, nak pergi kena ni kanya pakar deh. Kadang-kadang waktu baik habis lah semari mari waktu baik. Nah, ni silap kita kena ubah. Tak leh ni lagu ni tak molek ni. Tak comel, benar-benar. Pasti boleh kita duk malam ni kita tukar hajrah baru. Nah, bahu ikan ngasih, bahu minyak bahu. Ha bahu betiak wi bahu ka kolong-kolong ke. Baru pak cik karing ya kene. Baru pak cik gawa kita tah, pak cik lah ya kene. Nah, ni ka kita kata siah ni ka dek. Kau duk luarnya jangok klik rumah tak lagi. Ni kena fikir, kena tukar. Kalau kita nak wisne lah rumah tangga apa dah. Ketika duduk lah rumah tu kita kena siap wi molek. Rumah wi cuci lah, bilik wi bersih. Ni kadang-kadang tu laki nak hulak kaki tak boleh lah bilik. Hak ni dah ni dia jadi bini 2, bini 3 ni. Ni ialah dah ni. Tak ada butir lain dak betul laki bini baru ni. Butir nak hulak kaki tak boleh lah bilik. Lek ni dah balah. Lek ni sambung perai dia. Lek ni gobek dia. Tok laki tak duduk lah mana ni. Nak pala apa tak boleh. Ni putih tok laki nak bini baru ni. Kalau orang mana pandai dengan tok laki dia, pandai dengan suami, misalnya ketika nak masuk tidur ya saat ni tu dia, ya sipel siap, sapu bilik, cara labur ya sapu, ya sepay perah, payah apa pakai kecut telah lawa ke telah lawa lah. Dia meletak laki nak masuk dalam bilik dia tu pun dah hanya sepay lek ni perah lek ni perah tu laki masuk tu buatlah sedang goyak India sikit. Sedang goyak India sebuah peraik tu masa tu Amitabh dulu tu. Tu laki tengok Allah diknah ku Allah bibah ku anu jangan sebuah bidadari dengan lain ni. Hanya lain lah sikit dah. Ni ke masuk dalam bilik tu tak ada tepuk bahu macam-macam. Dengan pempuh anak pun dah bujur tu lah. Ni kena bikin di sini. Nah kita nak sifat pergi suku. Tak kita tengok pak moh cuci-cuci buat apa. Nah, kita tengok ni salah satu rezeki kita payah tak ni. Rezeki kita payah lah, hidup kita tu payah. Kalau kita duduk baik ni ya payah, rezeki payah, cari makan payah, hidup baik kita payah, kalau rumah kita tu semua. Kemudian Nabi SAW sebagai contoh teladan pada kita ibu apa. Dan kita di hari ni kita kena ubah. Kalau kita nak senillah hidup kita kena senillah rumah dulu. Salah satu daripada orang tak senil dua suami isteri, rumah dia selera. Kita tengok luar rumah ni tak tahu dia jadi gapo. Batak pun nampak cabut dah tok laki tak ada simpan. Tak payah tangguh dengan pempuh pun ada. Tak payah tangguh siapa pun ada. Tak payah tangguh saat itu ada macam rumah ni kan aku tengok wasa serabut. Kapal dia apabila dia tengok rumah ni nampak serabut, golek ke lah rumah tangga ni pun nak jadi serabut. Buat apa? Cuba perhati nah. Kalau orang luar mari tengok rumah kita wasa serabut, golek ke duduk ke di antara suami isteri keluarga itu pun, ia akan jadi serabut. Yang pertama serabutnya sebab rumah saat itu duk ke tak bersih, duk ke tak suci, dapat rumah bermacam-macam, ukur sekat lutut, cahaya selerak tabak, golek ke rumah ni orang panggil malaikat rahmat tak duduk sekali. Apabila malaikat rahmat tak duduk sekali,
Kemudian orang panggil rumah ni juga orang panggil tak jadi berbahagia. Tak jadi berbahagia. Sebab tu kena baiki sini ni sini, kena baiki pertama sekali berapa. Dan kita pernah hijrah juga pada tahun ni, kita pernah hijrah kepada yang terlebih baik daripada keluarga kita tak seni, kita nak seni. Keluarga kita ada balas semua, hak jadi panas, kita nasib jadi panas. Keluarga kita kecek tak masuk telinga, nak buat lagu mana nak masuk telinga. Ini kita kena ubah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian awal-awal Islam dulu, Nabi kita bangkit bangun dengan tugasnya, dengan pekerjaan dia, yakni wada'a li ibadatillah. Mula-mula dakwah Nabi, awal-awal dakwah Nabi, hijrah Nabi. Dulu kita tak orang kafir duk sembah berhala 365 ekor. Kemudian Nabi menghijrah mula-mula sekali, yakni Nabi bangkit bangun seluruhkan dakwah, seluruhkan kerja agama, hajak manusia pergi kepada Allah. Dulu manusia pergi pada berhala Al-Lati wal-Uzza, sembahkan Lati, sembah Al-Uzza. Kemudian apabila Nabi bangkit mula-mula dakwah cara sir, cara halusi, cara sembunyi, Nabi bangkit bangun dan pula ajak manusia pergi kepada sembahkan Allah Ta'ala. Nabi hajakkan masalah manusia ni aqwaman jufatan, yakni segala kaum-kaum, segala kumpulan-kumpulan, segala puak-puak yang ada di dalam kota Mekah saat itu yang kerah-kerah, degil. Sebab itulah Allah Ta'ala jadi manusia, kita semua ni daripada lelaki dan perempuan. Lepas tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala bangkitkan Nabi saat itu, ialah orang yang nanti royak beritaan daripada Allah dan beritaan daripada langit untuk mengajakkan kaum-kaum yang kerah. Siapa dia kaum yang kerah? Kumpulan yang degil, kumpulan yang kerah hati, ialah daripada Quraisy. Fak ni fak kerah hati, fak apa? Fak degil, fak tak reti dengar. Ni muncul juga Quran saat ni turun di atas Nabi, ialah di atas 7 orang. Sebab tu apa Al-Quran hak sebut di dalam Quran saat itu daripada mukjizat Nabi lah. Wa mu'jizatuhu kasiratun ghurar minha kalamullahil mu'jizul bashar. Setengah daripada mukjizat Nabi, yakni perkara yang mencarikan akan adat manusia, kebiasaan tak boleh jadi. Semacam pokok taman jalan-jalan cabut ngakal wisalah. Assalamualaikum ya Habiballah. Fang kayu cabut ngakal mari wisalah. Ini satu mukjizat, ini satu ayatun min ayatillah, satu tandaan di atas kekuasaan Allah. Benda ni tak berlaku pada manusia kebiasaan. Mana? Fang taman cabut dengan akal-akal mari wisalah ke Nabi. Dan seekor kerja mari wisalah kepada Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah. Ya Rasulullah, dia mau nyanyi ke anak buah ya Rasulullah. Kerja boleh kecek. Ini tak berlaku pada manusia yang biasa. Dan pula masalah insyiqaqul qamar, masalah belah bulan, ini pun tak berlaku pada manusia kebiasaan. Sebab tu dalam mata kata wa mu'jizatuhu kasiratun ghurar minha kalamullahi mu'jizul bashar. Setengah daripada mukjizat Nabi, semua mukjizat Nabi ini banyak sangat ibu bapa. Banyak, siapa nak bila tak boleh. Tapi setengah daripada mukjizat, kalau yang mencarikan adat yang besar sekali, ialah kalamullah, ialah Al-Quranul Karim. Quranul Karim, mukjizat lain tak ada dah sekarang. Mukjizat Nabi, Nabi sudah wafat 1444 tahun. Mukjizat belah bulan tak ada dah. Mukjizat pakayu wisalah ke Nabi tak ada dah. Dan air macam tubik ke jari Nabi tak ada dah. Bulan dah pecah dah belah dua tak ada dah. Lagi pula anak kerja, ibu kerja wisalah Nabi tak ada dah. Tak ada lah dah. Yang tinggal lagi selepas daripada wafat Nabi 1444, ialah yang ada lagi mukjizat yang tinggal lagi, satu ayatun min ayatillah, satu ayat yang tunjuk kekuasaan bagi Allah yang beri pada Nabi, ialah Al-Quranul Karim. Hak kita ada baca hari-hari ini,
hak kita ada kecek hari-hari ini, hak kita ada sebut hari-hari ini, hak kita ada baca 17 kali dalam semaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ini Quran tadi. Di Quran. Ni kalamullah. Ini kalam Allah. Kemudian kalam ini turun atas apa? Orang panggil turun di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Quran ni apa tarikh dia? Tarikh Quran ni hak ditarikhkan oleh ulama, Al-Quran huwa al-lafzu al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam. Quran ni gapo dia ibu? Ayah, saudara-saudari, Quran ni gapo dia? Ialah kena kepada satu lafaz yang diturun akan dia oleh Allah, dibawa turun di atas Nabi kita dengan wasitah Jibril. Maka Quran ni ada lagi. Boleh kita baca lagi, dan Quran dia turun di atas 7 logat daripada orang Arab. Nama-nama maning sebagainya. Quran ini setengah daripada ulama kata Al-Quran al-munazzalu ala Muhammadin ala sab'ati ahrufin. Quran ni Nabi yang turun ke atas Nabi kita baca ni, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau kita dah baca hari-hari ni Quran turun di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi pula di atas 7 logat daripada logat-logat Arab, di atas lidah-lidah Arab yang 7, ataupun di atas bahasa-bahasa Arab yang 7. Yang tak lari lagu nama nak misal. Nak misal so nak contoh. Quran baca nah supaya ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadha bashara illa malakun karim. Ayat ni ayat Nabi Yusuf ni, pokok tino hak kat jari, tengok Yusuf jangok doa ni weh. Moga dia mau duk tenah kata leka ni gila ke Yusuf, gila ke hamba, pak gila ke mana Yusuf. Ziti leka tak nantilah pak mu kata aku gila ke Yusuf, tak apa pak mu wak sah, pisah bila leka Zuleka bagi pisah sebilah sore, bagi pisah sebilah. Kata-katanya bagi walimah suci sore, kata setengah dalam kitab dalam kisahnya wibawai sulah sore. Itu khilafur riwayat. Ayat ni kata Al-Quran tu mari di atas 7 logat, di atas 7 huruf, di atas 7 bahasa daripada logat-logat Arab. Kemudian Quran mari tanah. Tengok. Zulaikha dia mau duk tanah kata dia duk gila ke hamba dia, gila ke Yusuf, siapa nak buat zina. Zulaikha kata tak apalah, kamu kata aku duduk gila Yusuf. Kamu duduk kata aku gila Yusuf, tak apa aku nak bisa sebilah, aku nak walimah sebutir, ataupun setengah riwayat nak bawai sulah. Kemudian Zulaikha pun pesan kepada budak-budak dia, yang kata mungkin lepas Yusuf duduk dalam penjara, wari jalan tak payah buat tina duduk tengok ni. Apa tina pun pergi bisa sebilah, lepas tu pergi walimah subutir ataupun bawai sulah. Deh. Apabila lepas Yusuf tu tak pewe, tengok Yusuf ni jangok malah kata apa, seperti bulan pernah mu hiri tangis sendiri tak khabar weh. Malah kata koko. Selain kata mengata aku nak tenang dengan Yusuf. Tengok buat mustiri tu. Sebab tu dah cerita lagi kan. Falamma ra'aynahu, tak kala tengoklah mereka itu, melihatlah mereka itu perempuan-perempuan akan Yusuf, akbarnahu, membesar mereka itu akan Yusuf, wa qatta'na aydiyahunna, dan memotong mereka itu, mengkerak mereka itu akan tangan-tangan mereka sendiri.
Lepas tu mereka dah buat tina-tina ni kiri dan bawah duk iris ni tak khabar makan tangan sendiri. Khabar dia buat tina dalam kota hak Zulaikha panggil dia kata tak? Man hadza basyara. Bukan dia ni manusia ni weh. Yusuf ni bukan manusia weh. Jangok apa lagu ni, jangok berdoa ni. Siapa kami tak khabar kiri tangan kami sendiri. Ma hadza basyara. Ini orang ni bukan manusia ni. Illa malakun karim. Malaikat dia malaikat yang mulia ni. Bukan manusia. Anak ayat sini ma hadza basyara. Setengah daripada logat Arab. Bahasa Arab kata ma hadza basyara. Setengah daripada orang Arab kata ma hadza basyarun. Ini nak ayat tak? Quran ini turun di atas 7 haraf, di atas 7 logat daripada logat-logat Arab, logat Quraisy, logat Hijaz, logat Tamimi, logat Hawazin, logat Sakif. Ini berapa? Nak ayat katanya Quran ni besar. Pas turun dia bukan satu lahjah, bukan satu lahjah, satu tuturan saja, bukan 7 logat-logat daripada Arab, maka Quran itu melengkapi. Kemudian mula-mula Nabi kita bangkit bangun, puncanya boleh orang Arab sana, orang Quraisy nak marah ke Nabi. Punca mula-mula Nabi dakwah secara sir. Nabi dakwah orang rumah ke rumah, pintu ke pintu, tangga ke tangga, dalam bukit, dalam dusun, celah batu, celah cara. Nabi dakwah cara sembunyi. Bangkit Nabi qama bil amri. Nabi bangkit bangun dengan satu kerjaan, satu tugasan, ialah mendakwah manusia pergi kepada Allah. Kerana dulu manusia tu kerah hatinya, degenya, sembah berhala dengan tidak heran-heran, makan arak tak heran-heran, makan lepung kepala tak heran-heran, kelanjir bogel tak payah baitilah tak heran-heran, kerahnya hati. Tapi apabila Allah Ta'ala bangkitkan Nabi, Nabi dakwah cara sembunyi kepada aqwam, kepada kaum-kaum yang kerahlah oleh hati, la dina lahum, yang tidak ada agama mereka. Mereka ni tak ada agama. Fok Quraisy dulu tak ada agama. Macam pok kita lah ni pun dah jadi macam Quraisy semula, macam jahiliah mula dah ni. Tengok gambar-gambar Fir'aun duk nak semula ni. Nak klik ke asar ni, nak klik ke asar ni. Ya dunia akhir, ya hujung dah salah tak kalau wah dia ke hujung jular. Kau ni panggil hujung jular ke hujung juli kau ni. Kalau boleh tu panggil hujung juli pun ada. Kau ni hujung jular dah bahasa apa. Kalau wah lain kan tak tahu panggil sin ngapa tak tahu tak. Setengah pokok mohon ni tengah-tengah tu panggil wah betah, tengah mana panggil wah beti pun ada. Logat tak sama. Bahasa dia lah darat tak darat tu tengok kat ada lah. Wah betah, wah beti deh. Wah beti ikut dia lah. Supaya orang Kedah kecek lah. Air tu jadi dah. Kalau kau betul tu, kalau misalnya kalau kita kecek orang Kedah kan lapak. Jadi lapak gitu. Nah, kalau kita kan lapar, dia lapak gitu dah. Pada mata tiba buat aitiak gitu. Hadis. Kemudian Nabi bakit mengolah-olahnya sebab pucuk-pucuk orang kafir Quraisy nak marah ke Nabi, sebab pucuk nak boleh hijrah. Nabi saat itu mendakwahkan orang-orang kaum dan kepada kumpulan-kumpulan Quraisy dan orang-orang jahilah yang tidak ada agama, yang kerahnya hati dan degilnya, illa ayyasjudul asnam la tanfa'u wa la tadur. Illa malaikat bosa sujud mereka, kaum yang kerah hati ni, fuad jahiliyah ni. Dia tu kerah hati tak kerah hati, bosa dia tidak sujud, malaikat dia sujud, dia sembah kepada berhala-berhala, kepada patung-patung. Patung mana? La tanfa'u, yang tidak boleh beri naf'at apa-apa kepada dia, wala tadur, dan tak ada boleh beri mudarat gapo dia. Sebab ni supaya tahu ni berhala duduk depan ni. Dan ni berhala tokong, patung, patung tu rupa macam-macam. Kalau patung hak Rusia ni nya kepala, kadang ada perut bucik. Kalau hak India, Induk tu besar dua tangan banyak tu. Sebab apa dia buat tangan banyak hak Induk? Sebab Tuhan ni kena pergi kerja ramai kan. Sebab dia buat tangan banyak, ada tangan besar tak ada lah nak pergi kerja tu. Dah berhala ni, ni berhala.
Bahawa kita pun ada banyak dah semua berala lah ni. Berala dalam rumah pun ada semua di hari ni. Ni kena beringat ni akidah kita. Kalau kita punuh hasmaya ibu bapa, kita tak takut lagi sebab tak punuh agama lagi. Hak supaya jadi sehari dua ni, wa naikkan satu reda, wa naikkan satu gambar, patu pakat pikul, pakat usung di atas satu pantas, patu pakat sembah di kaki. Hak ni mati masuk neraka, ibu apa tak tubik dah ni. Kalau tak ada mengucap semula, tak ada kata asyhadu an la ilaha illallah, ini buku akidah. Ini buku pegangin, ini buku tauhid ni. Kalau jatuh, kalau tak mengucap semula, tak ada kata asyhadu an la ilaha illallah. Hak ni tak tahu Noya tak kena ni. Kalau kita saat ni tu batas maya, boleh kita qada semula. Kalau kita saat ni tu datang dunia ni maya tidak hati, semaya hati tinggal hati. Hak ni makna kata kalau kita masuk neraka boleh tubik lagi. Tapi kalau orang punuh akidah, kufur akidah, jatuhkan Islam, hak ni masuk neraka tak boleh tubik dah. Hak ni kekal abadan abadi, khalidina fiha. Katanya innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Tuhan kata oleh Quran, Tuhan katakan oleh Quran, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguh orang-orang yang kufur mereka, yang tolak mereka tentang Allah, mereka tak beriman dengan Allah, mereka beriman pada yang lain pada Allah, min ahlil kitab, daripada ahlil kitab, wal musyrikin, dan puak-puak semua berhala ni. Demon ni fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka ini akan jatuh di dalam neraka Allah selama-lama. Dia tak akan tubik kalau dia tak mengucap dengan Allah Subhanahu wa taala semula. Patut dah semula belakang lagi, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu mana? Orang-orang yang kufur daripada Yahudi, daripada orang Nasara, daripada orang musyrikin, dia kekal di dalam neraka Allah. Dia ini sejahat-jahat daripada manusia, dia sejahat-jahat daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapa, nak jaga nak akidah kita. Semaya tak sah, tak sabut lagi. Tuai tak sedekah, tak sabut lagi. Tuai tak wis zakat, tak sabut lagi. Hak ni mati masuk neraka, dia boleh naik kelik. Supaya orang jatuh parit, dia jatuh rakit, dia boleh naik kelik. Tapi orang jatuh agama, orang riddah, orang murtad, orang jatuh dalam kekufuran, kalau dia tak mengucap semula, dia tak nak tangga panggil, tak ada kena angin, dan dia tak ada kena cita-cita, kata dia nak boleh naik daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Wal iyazbillah. Ibu bapa kena ajar anak-anak kita baik-baik nak. Kena wayak anak kita ibadah buku semaya tak sah, hak ni dia boleh masuk syurga lagi. Walaupun dia jatuh dengan kau, dia boleh masuk syurga lagi. Kalau dia tak semaya, tak apa lagi. Bukan tak apa anak. Maknanya dia mati, Tuhan bakar dia dengan kau, dia boleh naik lagi dalam dengan kau. Kalau dia tak puasa, dia pula dibakar oleh malaikat, dia boleh naik lagi di dalam dengan kau tu. Tapi kalau orang kufur dengan Allah Subhanahu wa taala, dia tak boleh naik dah, dia kekal dalam tu. Sebab tu apa dia kena royak anak cucu kita latihlah buku akidah ni. Kita takut sebab orang nak jatuh jadi kufur 3 kali. Ni kena pakak-pakak kecek lah. Di hari ni dunia duk teruk ni, dunia global tu jadi gitu begini ni, kena pakak kecek, tak boleh duk senyap. Orang panggil di akhir zaman ni banyak orang jahil. Patut orang alim tu pakak senyap. Maka Tuhan kata falaknatullahu alaih.
Jadi di akhir zaman Imam Ghazali sebut satu hadis, di zaman gapo zamanil fitnah, zami bala, zami fitnah, banyaklah orang jahil, sedikitnya orang alim. Patu orang alim ada sekon wa sakatal alim, dan pakat senyap orang alim tak royak apa. Tengok demo di sebuah berala tak ada royak apa. Ning tak alim pakat senyap orang alim, falaknatullahu alaih, maka laknat Allah di atas alim ulama itu. Sebab tu orang yang tahu pasti kena tahu, pasti kena kebenaran, pasti kena kenyataan kepada mereka. Lepas tu kita yang ada sini pasti kita kena ambil tahu kepada anak cucu kita. Lepas tu kita kena kebenaran, kita kena penjelasan. Kata ini tak boleh, walaupun mari zaman mana, ini tetapnya kafir, ini tetapnya kufur, ini tetapnya berdosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh, benar tak boleh. Ni, lepas tu kita kena royak pada demo ni. Dia berala, setiap berala ni dia ada setan di belakang dia. Setiap berala, sekor berala, ada setan sekor berala, ya ada setan sekor berala. Kalau 100 ekor berala, adalah 100 ekor setan duduk di belakang dia untuk duk menghiasi, nak royak pada dia kata royak kata nilah aku nilah benar, aku ni boleh tolong. Setan hak duduk di belakang berala ni pun tak muatlah musmalah, aku boleh tolong, aku boleh bantu. Kemudian Nabi tu duk dakwah akan mereka, kaum-kaum, kumpulan-kumpulan yang gapo ada di dalam kota Mekah, yang kerah mereka itu yang degil, tidak sembah yang lain malaikatnya berhala tidak beri manfaat, tidak beri mana kemudaratan. Wala hujjata lahum illa annahum muttabi'una liman kana ya'budu aba'ahum. Jadi mereka saat itu tidak ada hujah. Kawin nak sembah, kau kawin nak sembah. Nabi kata ning tak leh berala musmah ni tak benar musmah. Nabi kata Nabi apabila dibangkitkan dia jadi Nabi, jadi Rasul, maka yang menegakkan kata ni tak boleh sembah. Apabila mesembah ini tak betul, kerana tidak ada selain malaikat Allah yang disembah, yang disujud, yang diberibadat Allah sahaja ya. Lain pada ni tak tidak benar. Kamu dia kata kami tidak, kami nak sembah benda ni, kami nak batu benda ni, kami nak sujud pada benda ni. Orang panggil sembah mereka dengan tidak ada berhujah mereka, tidak ada dalil mereka berkatanya ini perkara tok nenek kami buat. Tok nenek kami buat macam ni. Sebab kita lah apabila beranak anak seorang tak boleh lah kena buat dah. Tak buat tak boleh lah nya pula ke anak kita. Ni. Hai buat apa? Nya jadi pula. Gano dia pergi tok nenek dia tak boleh kena buat dia panggil. Ni satu macam kok ni. Ni akal apa orang panggil taqalid, adat wa taqalid. Ni budayaan yang zaman dulu. Dia kata dia beranak seorang tak boleh kena buat ayah panggil, kena buat pulut dada, kena buat getih, patut kena buat jamu orang seorang dua. Kalau tak buat ayah panggil, tak buat dada, tak buat pulut putih, pulut kuning, nantilah anak ia saat ni akan teriak. Siapa cerah, siapa tak berhenti-henti, pula tekak aliu mata belalak. Ini demo pegang ngatuk nenek demo. Ini bukan aqidatul islamiyah, ini kharafatun. Ini cara-cara khurafat yang dipegangkan oleh tok nenek kita. Ini bukan aqidatul islamiyah, ini bukan akidah yang bahasa Islam. Kita kena ubah apa? Kena ubah. Hak bengol paha ni ada satu retina orang tua main ngaku dak pemok. Dia nak tidur tak boleh. Bertua umur lebih pada dalam 60 lebih. Nak tidur tak boleh. Duk nyocok di kaki, setok, senyum. Lepas tu bom sakit lebih. Nah, nak tidur malam tak boleh tidur 2, 3, 4 bulan. Lepas tu, dia royak kau dia kata babah kan mok jadi baik ning moh. Pak kita tanyalah dia mok dewa amal gapo dia. Mok dewa amal gapo? Dia kata mok ni pergi pubat di bomo kapung kau royak kau mok kata mok ni ada pakaian zaman dulu, pakaian ilmu dunia. Gapo ilmu dunia hak mok dak bawa? Dia kata sebut Jibril, sebut Mikail, sebut Israfil, sebut Israel. Patu kami dan aku akan nak menjemputkan jantung kamu masuk ke dalam orat darah aku.
Inilah kata-kataan dia. Dia sebutnya Jibril, Mikail, Israfil, ilmu ni. Berarti molek ibu bapa kalau ada macam ni, ingat-ingat. Benda ni akan makan kita satu hari. Pak orang tua ni dia saat ni tu royak kamu dia kata bapa ambo rasa tak ambo dia kata. Karena tu ambo lagi pubat tu rata-rata tapi tak anggo dia tak terubat dia tu. Malas setok, malas tarik, malas senyap. Lepas tu rasa nak cabut gemang tu rasa nak jatuh dia kata. Pak kita royak dia temuk ni mau kena itulah, kena pelepah, kena tu cara pelepah, mau kena izin ni. Kalau mau tak izin ya benda ni tak pergi sebab benda ni ya duduk dalam daging darah mau dah. Ni orang panggil taqalid, adat wa taqalid seperti macam orang-orang jahiliyah. Nabi kata, hei, hak munduk sembah gala ni 360 ekor yang ada kawasan Baitullah ni tak betul ni. Kerana Tuhan kata, qul la ilaha illallah tuflihun. Katalah oleh kamu, ya Muhammad, la ilaha illallah. Katalah la ilaha illallah. Qulu, katalah oleh kamu, hei buat kafir, ada orang Mekah, Ahlul Makkah, la ilaha illallah tuflihun, nescaya dapat berjaya dan beruntunglah oleh kamu. Tapi buat ni tak dengar ya degil. Dia kerah-kerah, dia kerah dah. Ya takut tak dengar Muhammad. Walau muroyak kata Tuhan mungku yang aku kena sembah aku tak turut. Kerana kami akan buat dengan apa yang diibadat oleh tok nenek kami. Semacam kita lah ni, kita buat semacam tok nenek kita buat. Dan beranak seorang kena buat pulut dada, kena semacam ayah panggil basak sebelah tak masak sebelah. Tu tok nenek kita buat. Tapi ini Islam tak ada wayak. Ini aqidatul Islam yang tak ada wayak macam ni. Islam sahaja apabila mau beranak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ni Islam. Ni Nabi royak dalam hadis, ni Nabi hajar dalam hadis. Lepas tu apabila balik kiri, muka balik kanan, muka balik kiri, membaca inna anzalna, hari yang 7 membukakan mulut yaumas sabi' tahnik, yakni buka. Ini cara Nabi, ini cara Islam hak Nabi hajar. Ini kena buat apa? Jangan duk turut buta tuli weh, ngatak ngaji weh. Kadang-kadang dia pakai menih putih lagi, dia pakai buyung, lepas tu dia pakai liling lagi. Oh, waliyazubillah. Weh, korofat tu kadang-kadang jatuh agama ni buat apa? Teruk tu. Tuhan kata semaya usalli fardal isya arba'a rakaatin, ataupun semaya maghrib, belum maghrib tu cucuh liling, tak telak, ambil menih putih, likurkan buyung. Sembah ke mana kau ni? Mau ibadat dengan Tuhan ke mana? Pergi dengan Tuhan katik, mau pergi dengan tu benda katik. Lepas tu mau nak royak satu lagi. Fuh duk pergi dengan tok nenek ni. Duk pergi atas ni, banyak orang tanya mah persoalan ni. Persoalan tok nenek. Tok nenek kita ni orang karamah ke? Tok nenek kita ni orang aulia ilah ke? Ni kita nak tahu. Tok nenek kita apa ibu apa? Kalau tok nenek kita ni masa dulu nikah, tok nenek kita puja apa? Kalau tok nenek kita dulu main moyong, tok nenek kita puja apa? Kalau tok nenek kita dah jaga kebun jogeg apa tok nenek kita? Ni kena peti, kena faham, kena perhati kata kita duk puja tok nenek kita ni, tok nenek kita waliullah ke? Tok nenek kita malakullah ke? Malaikat Tuhan ke apa dia? Ini bukan apa. Ni amun nak bagi keterangan. Kata banyak masalah-masalah ni mari duk tanya mbok. Masalah ni masalah duk jumpa dengan mbok. Minggu lepas baru ni Sarakadi mari daripada batok tu tanya mbok masalah ni. Tanya masalah hadap sahabat teh, masalah jin ni lagu mana, masalah sako lagu mana. Ni sako. Gambar dia pada kecek sikit buku ni dah. Jadi ada tanya kata masalah tok nenek ni. Kalau tok nenek kita ada jaga bukit, tok nenek kita ada jaga kampung, tok nenek kita ada jaga bekas rumah, ni golek ke Allah. Gambar dia Allah ni, dia bukan malaikat, dia bukan waliullah,
dia daripada persahabatan orang tua kita ada berjanji. Kadang-kadang orang tua kita ada berjanji dengan hatu tanah. Kadang orang tua kita ada berjanji dengan hatu raya. Tikat tes ni aku nak beri padamu pada tahun sekian-sekian. Minta mu cara tanahku, cara kebunku dan cara kawasanku. Aku nak beri makan padamu. Tapi apabila dia tak beri, nah tok nenek kita mati dah ni, orang sepak tu mati beda. Tinggal buat kita tak tahu apa. Orang tua duk berjanji dengan siapa? Duk berjanji hatu tanah mana? Duk sahabat dengan apa? Ha tu duk goda nak cucu tu. Perai buat apa? Ini malah kecek situ sikit sebab banyak masalah di pok kita duk jadi keliru. Duk kata masalah saka ni benar molek. Ada saka dah molek kalau dia morning anak waliullah, kalau dia morning anak tok guru, kalau dia morning anak soleh, tok nenek demo tu duk beramal ibadat, baca ayat Quran, duk tasbih dengan Allah, ini hak molek. Hati nak nyata nesupa dengan orang-orang Arab dulu ia tidak sembahkan Allah, ia sembah kepada berhala-berhala, hak duk gantung duk gelikunkan Baitullah 365 ekor di kawasan itu. Sebab tu kena ngaji untuk nak mengesahkan akidah kita, untuk nak betulkan akidah kita, untuk nak mensahih akidah kita, untuk nak betul, nak mencomel, nak mensebenarkan akidah ni kita kena ngaji. Kena ngaji fiqh, kena ngaji usul, kena mengaji tasawuf. Sebab tu Nabi SAW kata, utlubil ilma walau bisin. Tuntutlah oleh kamu, carilah oleh engkau akan ilmu, dan jikalau di negeri Cina sekalipun. Negeri Cina misalnya kawasan Kapung Lubuk Datuk ni tak ada orang alim, tak ada orang pandai, tak ada orang reti, pasti orang kampung ni kena hijrah, pergi ngajilah mana-mana tempat. Kalau tak ngaji, maka berdosa habislah orang kampung ni. Supaya kita tengok orang Kamboja. Orang Kamboja lah ni pakak klik aling-aling semua jadi hafizul Quran, jadi hafiz Quran. Kenapa orang Kamboja? Sebab orang Kamboja kerajaan dia sangat-sangat zalim. Ada satu ketika orang alim, orang pandai di Kamboja, maka kerajaan dia gali kalubang, mengfo alim semua, maka tolak oleh lubang, maka kamu hidup-hidup dengan kereta Maiko. Sebab tu waliyazubillah. Sebab itulah di Kamboja kemudian saat itu orang alim tu hilang. Orang alim tu tak ada. Sebab itulah rakyat-rakyat Kamboja ramai sangat main ngaji tempat teh kita di markah jalan, di pondok-pondok kawasan petani. Ngaji kerana nak pungut ilmu, nak carikan ilmu supaya nak sepak, nak klik royak rumah dia pula. Kerana tempat dia tak ada orang alim, tak ada orang pandai, tak ada orang reti hukum hakam, tentang hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala, maka wajiblah orang tempat teh tu kena hijrah dan berpindah pergi ngaji di tempat anak, main ngaji di negeri kita. Kita sini pun macam tu. Kalau kita tak reti masalah ilmu, kalau kita tak reti hak usul, kita tak reti hak fiqh, kita tak reti hak tasawuf, seorang habuk dalam kampung teluk datuk ini, lubuk datuk ini, maka wajib dalam ni kena tubik pergi ngaji. Kalau tak tubik ngaji, seorang nak klik ngajar, tak ada biar boleh seorang habuk, maka berdosa habislah orang di lubuk datuk ini. Ni kena hijrah ni, kena hijrah, kena reti 3 ilmu ni. Sebab itulah ilmu 3 ni orang panggil pokok-pokok dan usul dan asal bagi ilmu-ilmu yang kita nak buat amal ibadat, dan untuk kita nak kenal pada Allah, dan untuk kita nak mengesah di dalam ibadat kita kepada Allah. Kalau tak ada 3 ilmu ni, tak sah ibadat kita, tak pakai ibadat kita, tak sempurna ibadat kita, dan tak dikabul dan tak diterima oleh Allah. Kalau kita tak reti ilmu usuluddin, kita tak reti ilmu fiqh, kita tak reti tasawuf. Mana berdalil 3 ilmu ini? Hadis Jibril, fa akhbirni anil Islam, wa akhbirni anil iman, wa akhbirni anil ihsan. Mana dalil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada ilmu usul? Kita waris sikit-sikit kena hijrah buat kita ni. Sebab tu kena wikmah, kena wik makan, kena wik kerja di dalam hati kita masalah akidah kita ni. Kalau akidah kita gonyel di akhir zaman ni buat apa? Takut sekali. Karena banyak kan benda fitnah banyak mari di akhir zaman ni. Telefon tu tak ada kena kecek dah.
Benda-benda hak duk mari depan kita ni pun banyak. Anak-anak cucu kita duk jadi hara-hara pun banyak. Anak cucu kita jadi motai pun banyak. Kalau akidah kita tak tani kepada anak-anak kita, nantilah anak-anak kita akan jadi berkelai kabur. Anak-anak kita akan jadi jatuh murtad. Berapa banyak? Karena dalil daripada masalahnya kita berpindahnya dengan dalil katanya usul. Kita kena ngaji usul. Kita kena ngaji tentang ma'rifatullah. Karena Nabi kata awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama kita kena mengenalkan Allah Subhanahu wa taala. Awal agama ialah kita kena kenalkan Allah. Kena kenal Tuhan. Kalau kita tak kenal Tuhan, kita nak ibadat nak wis siapa? Supaya kita buat kerja kita tak kenal tokek. Kita nak ambil gaji siapa? Kita buat kerja dengan tokek kita tak kenal. Lepas tu sudah kita kerja sebulan buat kerja, maka gaji kita nak ambil siapa? Dengan tokek tak kenal, dengan samniang tak kenal, kemudian apabila akhir bulan ataupun awal bulan tu kita nak ambil gaji siapa? Supaya tu juga ibu bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita buat amal ibadah, kita sembah ke Allah setiap hari 5 waktu, sembahyang sunat, baca Quran, tasbih dengan Allah, sedekah, zikir, la ilaha illallah, subhanallah. Tapi kita tak kenal Tuhan Ma'bud, yakni Tuhan yang kita semua kita tak kenal. Lepas tu kita nak pungutkan pala, kita nak dapat pala, kita nak ambil di siapa? Sebab tu saya tanya, tah dunia dulu, mu tak ada ngaji tentang sifat aku, mu tak ada kenal aku, lepas tu mu nak main pungut pala daripada aku, mu nak ambil pala ganjaran daripada aku. Tah dunia dulu, mu tak ada ngaji tentang sifat aku, maka Tuhan tak akan bagi pada kita. Sebab itulah makna kata kita saat ni tu nak ibadat kita tu sah, mula-mula sekali kita kena Allah, kena ajar anak kita nama Tuhan hak ciptakan alam ialah Allah Al-Murabbi. Allah duk bela kita, Allah duk bagi rezeki kita, Allah duk bicara pada kita, Allah duk jawab pada kita, Allah duk gerak gigi kita. Satu ketika mat kita ni ada satu orang dua amal ibadat kepada Allah. Dia tu dulu dia karut, dia joli. Dan nama besing. Nama besing jumpa dengan dia. Dulu dia karut, dia joli, dia nak Mekah. Dia tak ada nak Mekah, dia nak Mekah. Kalau dia dia nak Mekah saat ni tu, dia besar dah sing, muduk molek dah, mu jangan duk lebih, mu jangan duk joli. Ni nak kata orang tu hendak kenal. Lepas tu orang yang kenal ni ada dua cara. Ada muridun, ada muradun. Murid, murad. Murid, orang ni yang ngaji lepas setengah. Kau ngaji, kau kenal Allah. Tuhan wi asbab ujiye cuba wi rezeki, wi pala, wi ganjaran. Ya kau kenal dengan melalui ngaji dia. Dan satu orang muradun. Orang ni dikana Allah. Dulu ya lebih, dulu ya zina, dulu ya minum arak, dulu dia main judi. Tapi Tuhan murad ke dia, Tuhan anak nak wi jadi baik dengan tak lalui mengaji. Dua kumpulan manusia ini, yang pertama muridun, orang ini kerana nak pergi kepada Allah dengan melalui dia mengaji hingga ia sampai kepada Allah. Dia al-wusul ilallah, hati dia Allah. Tengok kereta tabatah nampak Allah, tengok bintang di langit nampak Allah, tengok matahari nampak Allah, tengok angin kotak pangkai nampak Allah. Ini orang al-wusul ilallah dengan melalui dia mengaji, melalui mengajikan usuluddin, melalui mengajikan masalah fiqh, melalui mengajikan ilmu tasawuf. Ini orang panggil al-wusul ilallah, orang yang sampai kepada Allah dengan darajat dia mengaji al-ilmu bit-ta'allum. Dan seorang lagi tak ada mengaji, jahillah dia, karuklah dia, jolilah dia, berjudilah dia, berzina dia, tapi Tuhan murad ke dia, Tuhan kandak dia jadi baik. Dah orang yang nak cerita ni dia murad. Murad mana nak? Dulu lebih joli. Dah tak ada kira lah. Dah joli, jalan, malam, masuk orang ahang, gapo itu macam-macam. Minum arak, ngan roi kat tung, tak roi kat tung, ngan kaca, tangan kaca but.
Deh. Saya apabila nak pergi Mekah yang tersing, munduk juru sikit. Aku pergi Mekah ni pun tak kelik dah. Lepas tu dia kata kan? Dia kata kalau aku mati, kalau mung tak juru, kalau mung tak jadi orang molek, aku dengan mung ni tak jumpa dah dunia akhirat. Saya bersalah tu. Deh. Dia kata sing kalau mung tak juru, munduk joli lagi ku nak Mekah ni, ku nak mati Mekah dah. Aku tak kelik dah. Tapi apabila aku nak Mekah, kalau mung tu tak jauh lagi, mung ngaku ni bakal tak jumpa dah di dunia dan di akhirat pun tak tunggu. Lagi pula mung bukan cucu aku dah. Satu hari tengok orang murad ni, orang yang Tuhan kanak nak dia jadi baik. May yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din. Mereka siapa-siapa yang Allah Ta'ala kandak dengan dia nak jadi baik, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia tu reti, dia tu faham tentang agama. Maka dia satu hari kelih nak dia pun nak Mekah, dia pun duduk rumah. Satu hari ya wasa pelak dia pun, wasa pelak kau sehari, wasa kau tak sedap, satu hari wasa tak sedap. Bawa satu hari dia buat rumah dia dah, wasa kau tak sedap ni, orang nak Tuhan nak pilih ni. Duk dengan kampung rasa tak sedap, duk dengan orang ramai tak sedap. Supaya Nabi kita duk le kota Mekah duk dakwah deh, orang kafir Quraisy pun tengah duk kuat deh, duk tawafkan Baitullah, duk masalah ibadat Tuhan, dan ibadat Tuhan dia bergalau Allati wal Uzza bergalau. Nabi kita rasa tak sedap hati, rasa cuma hidup apa ni lari pergi pada juga Jabal Nur. Nah, dia ni pun tu Nabi tu Allah Ta'ala murad, Allah Ta'ala kanak dia nak jadi baik, nak tubik daripada jahilah, tubik daripada zulmah jahiliyah, tubik daripada kegelapan jahiliyah. Allah Ta'ala pindah Nabi pada Jabal Nur. Bahasa orang ni pun macam tu. Dia mari dia tu satu tiga dia dangar lepas kapung nak ke kapung dia kita buat dekat ngawak, buat dangar dalam nak kebun denyo je. Buat dangar dalam kebun denyo je. Duk satu malam mimpi kapal sebelah Indonesia mari. Kapal turun syak dapat rumah dia. Han dia duk royak tu. Lepas tu janguk sekat ni. Orang tu entah kapal tu janguk sekat ni. Dah janguk sekat ni. Dia pun kejut. Kata saya sikit lagi mungkin kena bangun tahajud. Sikit lagi mungkin kena pergi kubur nak malam. Datuk tua nak kapal mari sebelah balik Indo turun dapat rumah ni royak kata sing. Lepas pada ni mu akan bunyi suara mari gerak mu semaya tahajud. Lepas pada semaya tahajud siap mu kena pergi kubur tempat takut. Ya pun nyak itu. Lepas dah tu tidur tak ada podo. Lepas dah tu lepas dah mimpi jumpa dengan late morning ni. Datuk tua nak kapal tubai tu janguk dah sekat dada mai goyak tasik. Lepas dah ni nak bunyi suara mai goyak padamu nak malam bangun semai tahajud bangun qiyamul lail. Lepas dah tu pergi kubur sangat takut. Dia pun dah duk kita tak tahulah, orang panggil tak teringat. Bawa satu hari bunyi suara. Suara mana? Sing bangun dalam pukul 3 malam. Sing bangun. Sing bangun. Hei, gerak bini tu. Tu tengok melucu dinding, tak ada nampak dia. Tengok dia tu tak ada nampak dia. Bangun, dia pun bangun. Bangun, dia pun teringat. Kata Datuk tua saat ni tu ada mai pesan kata satu hari nak bunyi suara, mai royak dia kata dah bangun tahajud ada suara nak bunyi. Ya pun bangun mik asmaya. Dah mik asmaya siap gapo itu ini tu dah. Sudah asmaya tahajud gapo itu ni. Sing kubur sing. Bodoh dia kata. Sing kubur sing. Kubur takut kawasan tu. Ya tak mau pergi kubur takut apa kita sore di nak pergi apa kubur. Tu kan? Malam-malam dini hari ni sing kubur sing. Tak segi. Belai sambil tok segi tu dah. Tangi pun baju belai-belai lah. Tangi ni gibuh lah baju lah. Belai sambil mulut tak segi ni dah. Kaki jalan lagi belai-belai dah. Ni nak ayat kau ni. Ini nak ayat kata qudratullah.
Semua tubuh badan kita, tangan kita, gerak-geri kita, kaki kita, semua ini kerana Allah. Allah suruh gerak, ya gerak. Walaupun kita tak segi, kata jalan, jalan. Tangan tak segi, pun baju belah-belah dah, kaki jalan lagi belah-belah. Nak pergi kubur tak takut, nyotai kubur tak takut. Ni nak raya dah. Ni kena ngajikan usul. Ni ma'rifatullah. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama. Kena kenakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua gerak gigi kita Tuhan duk bicara. Semua gerak gigi kita Tuhan duk kontrol. Semua gerak gigi kita Tuhan duk mengawali. Kita kadang-kadang kita nak akik tangan sepopok kena dah. Nak akik tangan kadang-kadang ni kena tolong deh. Hak biar ni. Hak biar ni. Ini hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya nak akik cekak habis nak akik kali. Tuhan tak pun nak ambil dah nikmat ni. Ni kita kena reti ngaji usul. Dan selagi kita kena ngaji fiqh, hijrah kepada fiqh, kena mengertikan fiqh di dalam masalah bab batal, sahih, halal, haram. Ni orang panggil hukum syarak. Kena retikan wajib, kena retikan sunat, kena retikan mubah, kena retikan makruh, kena retikan mahzur, kena retikan sahih, kena retikan batal. 7 kali. Hukum syarak 7. Hukum akal 3. Hukum syarak ni berapa? Ibu apa? Hukum syarak ialah 3. Hak pasti kita kena melalui ngaji fiqh. Hak Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam kitabnya, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Siapa-siapa yang kanaki dengan dia oleh Allah nak faham agama. Apabila Tuhan kanaki nak dia tu jadi baik. Bukan Tuhan kaya. Bukan Tuhan senang, bukan Tuhan kereta besar, bukan Tuhan umur besar, bukan Tuhan kemudian banyak. Tuhan dia faham agama. Boleh dengar orang ceramah, boleh dengar orang ngajar, boleh dengar orang ngaji. Apa boleh sebut agama yang rasa mudah dia nak mari. Majlis agama mudah dia rasa nak mari. Nah, aja kena ngaji 7 ni. Mana wajib? Mana wajib? Wajib sembahyang. Mana wajib? Wajib puasa. Mana wajib? Wajib keluar zakat. Mana wajib lagi? Wajib jiwa haji, mengerjakan haji. Dan sunat kapit waktu, sunat duha, sunat isyraq, sunat zawal, sunat apa? Sunat qiyamul lail. Itu dia panggil sunat di dalam hukum syarak. Yang 3 daripada hukum syarak, al-mubah. Apa mubah? Makan nasi. Mu nak makan sekali sehari pun tak ada apa haru. Mu nak makan 2 kali haru bagimu. Mu nak makan 3 pinggir haru. Mu nak makan 4 pinggir haru. Mu nak makan 2 pinggir pun haru. Itu dia panggil al-mubah, hukum syarak. Yang keempat, hukum apa dia? Al-makruh. Ialah hukum makruh. Apa hukum makruh? Makan wah betah. Dia saat ni pun sifat sejiknya makan wah betah. Tanya ni apa? Tanya sikap ataupun tanya apa? Nyo apa orang panggil? Orang panggil pakai wah betah adanya dah. Wah betah tu standar. Bertahu tak nak pergi sejik, maka tak ada sekeping makan masuk sejik. Lepas tu duduk tepi dia mau bawa wah. Dia mulanya makan wontak. Kau nak semaya pun tak boleh. Makruh tak? Kalau kita tinggal boleh pahala. Kalau kita buat makruh, tak boleh pahala, tak boleh dosa. Tapi orang panggil tak boleh pahala. Dosa dah, tapi makruh kurang comel. Yang kelima, al-mahzur. Dalam hukum syarak dah, ialah haram. Apa haram? Seperti haram minum arak. Kita tak boleh buat tu minum arak. Makan duit reba, makan duit butik, berzina, gambar dia tipu orang, lagi pula makan harta anak yatim. Ni orang panggil al-mahzur ataupun al-haram, benda diharam. 5. Yang keenam apa dia? Ialah dikatakan as-sahih, yakni sah. Semaya kita lagu ni sah dah. Kalau kita ambil semaya, kita basuhkan mulut, komo mulut, basuh muka, tu tangan, lepas tu pakaikan kain, tudungkan aurat, tudung kepala lutut dan pusat. Orang tina katuk kepala tak nampakkan rambut. Jawab kata kalau ambil semaya kena, namanya sahihun. Lagi pula sahih, betul, sempurna. Lagi pula yu'taddu bi syar'an, dibilangkan dengan perkara tu pada syarak. Yang ketujuh ialah al-batil, batal.
Batal ni hukum syarak belaka ni. Batal ke apa batal? Yakni masalah batal apa? Kaya semaya. Tiba-tiba si kicap masuk dalam kocek. Ya dah. Masuk dalam kocek tak ada nak gelebah. Maka si kicap berkekal di dalam kocek dia. Ini nama kata batilun. Semaya ya tak pakai. Ni ilmu usul dan ilmu akidah dan pula ilmu fiqh, selagi ilmu tasawuf. Apa ilmu tasawuf? Yakni ilmu yang pesing nak baiki hati, nak mencucikan hati, nak membersihkan hati. Ini kita kena berhijrah ibu bapa. Kita nak bersih hati kita daripada tak comel pada comel. Hati kita wa amalkan orang, kita tinggalkan orang. Wa lillahi ta'ala, kana Allah, kana Tuhan. Dan Nabi pun sebut tak, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi engkau amal ibadat kepada Allah seolah-olah engkau nampak Allah. Maka jika kalau engkau tak nampak Allah, Allah nampaklah akan engkau. Kita amal nampak Tuhan nampak kita, Tuhan lihat kita. InsyaAllah sama-sama kita berpindah pada tahun yang baru. Kerana Nabi berpindahkan orang kafir Quraisy, orang kota Mekah daripada al-kuffar ataupun daripada al-kufri ilal Islam. Habis berapa banyak dengan dakwah-dakwah Nabi, Nabi akan berpindah daripada orang jatuh rawa, orang kepada kekufuran dan orang yang beribadat kepada berhala. Maka Nabi berpindah kepada al-Islam. Dulu mereka degil, mereka tak kenalkan Allah. Nabi berpindahkan mereka dapat kenalkan Allah. Dulu mereka tak pernah semaya, dulu mereka tak pernah kata la ilaha illallah. Apabila Nabi saat itu dakwah mereka, Nabi suruh mereka, mereka dapat berpindah kepada as-salah, lagi pula kepada ya'budullah, beribadatlah ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapa dah pada malam ni dah kita pun panjang lebar. Alhamdulillah sikit sebanyak amawi pada malam ni. Puasa pun alhamdulillah boleh beda sikit sebanyak dah. Yang amawi malam ni pukul 11 dah. Nampak orang pun tak ada gerak apa lagi dah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita minta lah orang di Lubuk Datuk ni dah, mudah-mudahan diberikan berkat kepada orang-orang di sini. Mudah-mudahan pakat kita boleh beribadat pada Allah, boleh hijrah kita daripada tak baik pada baik, daripada tak pernah semaya kita boleh semaya, tak pernah buat sunat kita boleh buat sunat, dan tak pernah kita baca Quran kita hijrah pada baca Quran, tak pernah kita berdoa lepas semaya kita berdoa lepas semaya. Kita berpindah daripada kita balah, kita tak balah, berpindah daripada kita tak menyatu kepada menyatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan pula bersatu padulah oleh kamu dan berpeganglah oleh kamu dengan talian Allah. Wa la tafarraqu, dan jangan bercerai-berailah oleh kamu. Dulu kita pecah mulah tu mulah ni, hari ni kita pakat berhijrah, mari kepada setaka, mari pada bersatu, mari kepada berpaduan. Jadi dia mau tanya tak, adakah sampai pala orang para buah baca Al-Quran hadiah pada seorang lelaki mati? Orang para buah bacakan pala Al-Quran hadiah kepada seorang yang mati. Dah. Seorang mati, para buah baca pada seorang mati ni tok lelaki ya ke ayah ya ke siapa ya ni? Patu orang kekasih dia. Patu? Ya, masalah ni ya tubik 3 perkataan daripada mazhab kita Imam Syafi'i. Daripada mazhab Imam Syafi'i tubik 3 perkataan pada masa baca Quran dan baca Qulhu ini. Siapa ke tak siapa? Dah. Dah. Supaya kita curah air tak kubur siapa nak bawa. Misal mudah-mudah. Sebab apa Nabi kata apabila seorang itu mati, Nabi saat itu sahabat-sahabat belahkan pelupa taman, maka Nabi pocok di kepala mayat, lepas tu Nabi pocok di kaki mayat. Lepas tu Nabi kata pada sahabat yang tadi, ya sahabi, mu tengok dah selama mana pokok taman ni ya tak mampu, ya tak kering, maka selama itulah pokok taman duduk tasbih dan duduk berdoa kepada si mati itu.
Pokok tamak tidak ada akal, pokok tamak tidak ada otak, tapi Nabi kata pokok tamak ini selama mana ia tak kering, selama tu dia duk tasbih, dia duk minta ampun kepada Allah, kepada si mati itu. Lepas tu kita yang ada akal ni, yang ada otak kita ni lah kan. Kemudian kita baca Qurtubi 3 perkataan daripada ulama. Ulama kata pertama sekali, cara nak baca, nak wituhai terimakan pala kulhu ataupun pala Quran kita, yakni semata-mata kita baca tah kubur. So, ingat molek. Hak ni setengah tak baca rumah tak apa, sebab tu orang tengah tak baca tah kubur ambil tok pakil baca kubur Kenapa? Karena perkataan satu daripada perkataan al-qaulul ulama. Qaulul ulama, perkataan yang pertama daripada al-ulama, dia kata seorang itu apabila dia baca qul huwa wisapa pada si mati, syarat kena baca di atas kepala kubur. Sebab tu setengah di kapal tak dia baca Quran kubur pasal pergi kelip makan nasi rumah. Satu kaum. Dan satu kaum lagi yang katanya kita baca Quran saat itu semata-mata kita ikhlas dan semata-mata kita bulat baca Quran ni kerana Allah dan niat nak wisapa bulat kepada si mati ni, maka Quran kita, keluhu kita akan sapalah kepada si mati itu. Deh, bulat hati lillahi ta'ala aku baca kulhu ni. Tak kira lah yang baca tu lelaki ko, yang baca tu para puan, tak ada kan. Asal yang baca tu bulat hati dengan Allah, lagi pula ikhlas hati dia nak baca ni kepada si mati itu, maka ulama kata pala kulhu dan Quran itu sampailah kepada si mati itu. Tak kira, tak ada kan. Baca itu sama ada di atas kubur, sama ada baca itu di rumah bagi si mati ataupun di rumah. Tidak kan. Laisa qaidan, tidak adalah al-qiraah baca kulhu baca Quran di atas kubur ke ataupun di rumah si mati ke ataupun di rumah lain, tapi semata-mata baca khalisan liwajhillah, yakni ikhlas bagi Allah Taala, semata-mata nak baca kepada si mati. InsyaAllah akan sapa amalan ini. Maka perkataan 2-3 perkataan. Perkataan pertama baca di atas kubur semata-mata. Kalau baca lain tak ada dia lain daripada kubur, tak sapa amalan kubur. Kata pala yang kedua, kau yang kedua baca kubur semata-mata ikhlas dengan Allah. Baca Quran semata-mata ikhlas dengan Allah, sama ada lelaki ataupun perempuan, tak kira di atas kubur ataupun di rumah, semata-mata baca nak mensampaikan pala kepada si mati. InsyaAllah sapa. Tu mau penjelas dah tu. Lepas tu nak tengok, kita tengok dalam kitab-kitab fiqh, kita tengok dalam kitab usul pun ada sebut. Pada dalam kitab mata Jawharah tu pun ada sebut masalah sapa. Sebab dia berdalilnya wa indana an-du'a an yanfa'u. Di sisi kami ni, sisi kami ahli sunnah wal jamaah, an-du'a bahasa doa kita yanfa', beri naf'atlah ia kepada orang yang hidup dan beri naf'atlah ia kepada orang yang mati. Nah, doa kita doa Allahumma ighfirli wa liwalidayya wa li amwatil muslimin. Misalnya, hey Allah, ampun bagi aku yang hidup, wali abawayya, bagi dua ibu bapakku, wali ahyail muslimin, dan bagi yang hidup daripada orang-orang muslimin, wali amwatil muslimat. Salah tu, bagi yang hidup, bagi daripada orang muslimin, yang mati-mati daripada muslimin. Doa itu dapat beri naf'atlah kepada yang hidup, beri naf'atlah kepada yang mati. Untuk diri kita sendiri pun naf'at, untuk keluarga kita pun naf'at. Maka baca pada kulhu itu sampalah kita kata kepada si mati itu. Lepas tu dia kata tak sapa, dia mau pegang ayat ana. Ayat kata innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguh engkau ya Muhammad tidak boleh dengar kepada yang mati. Yang punya itu ya hadis hari. Ayat tu, tapi ayat ni dia bersakut di dalam hadis Bukhari. Kita tengok dalam Bukhari. Kalau ya baca ayat banyak tu, makna orang tu baca tak habis. Kita tengok dalam hadis Bukhari 7,500 hadis,
ayat mari innaka la tusmi'ul mauta, sesungguh engkau tidak mendengar ya Muhammad akan orang mati. Sebab tu dia baca qul tak siapa orang mati, pala qul tak siapa pada hati. Membaca hadis tu tak habis, membaca sekarang munduk tipu orang kampung, munduk gelak orang kampung, munduk buta orang kampung, munduk tipu orang kampung. Membaca habis, baca hadis tu habis. Gi buka oleh Bukhari, Imam Bukhari wari siap-siap dah 7,500 hadis. Innaka la tusmi'ul mata, sesungguh engkau tidak boleh mendengar pada orang mati. Murak dengan mati situ mati lah. Mati duduk dalam kubur kan mati mata hati. Kita tengok molek hadis tu. Ni duk tipu orang kampung, duk buta orang kampung, duk bengai orang kampung. Royak lah we nyata kat orang kampung, orang kampung tak pening. Ni kita royak tak nyata demo, kita dak royak tu kita aling tok guru dulu tak aling. Bukan, ni tak kena. Royak demo wi nyata. Royak demo wi berjelas. Ni ayat ni gini, kata tidak menyampaikan orang mati, yakni murak dengan kata mati, mati mata hati, bukan mati le kubur. Karena Tuhan sebut pada ayat lagi, khatamallahu ala qulubihim وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Tuhan menguji, Tuhan menteri khatamallahu ala qulubihim, menguji oleh Allah di atas hati-hati bagi orang kafir dan di atas hati bagi orang munafik. Wa ala sam'ihim, lingo dia terhenti juga dengar benda Islam, dengar benda Quran, dengar nasihat agama. Wah tak dengar, hati dia terkunci, ghisyawah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala azni. Khatamallahu ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Tuhan kunci hati dia, Tuhan kunci pendengar dia, Tuhan kunci mata-mata dia tak nampak benar-benar. Tuhan taruh penudung, tetok penudung. Tengok benar-benar, tak benar ni. Kelubung tak benar ni. Tudung aurat tak benar, kena lepas aurat tu baru benar. Tak nampak benar-benar, tak dengar benar-benar. Kalau dengar awak tak dengar, hati dia dikunci. Tu murah hadis kata, tu ayat kata innaka la tusmi'ul mauta, bukan mauta dikata orang mati. Faham molek. Jangan duk sesat orang. We penjelasan we nyata kepada orang kampung. Jangan duk menyesat orang. Tuhan marah. Dia sesat dah. Dia tu dalat wa mudillun. Dia tu sesat lagi pula menyesatkan orang lain. Ini Allah Taala sangat-sangat marah kepada orang ni, dan pula kalau ulama macam ni Allah sangat-sangat laknat ke atas dia. Witerai pada orang kampung dia jadi gelak. Ya orang kampung ni ya gelak. Orang kampung yang ngaji tak banyak, orang awal ke ya reti tak reti katik sebab kawan pun duk lalu juga. Mai dengan ngaji tak dengan ngaji tak. Lepas tu buat ngaji duk putar kepala orang kampung. Pakak pening orang kampung ni. Cuba orang ngaji-ngaji wi penjelasan wi nyata wi molek wi cerah. Orang kampung puasa cerah sepatah, rumah ni gelak weh. Lepas tu buka berita resi puasa cerah sikit. Kalau buka 2 tik kau cerah lagi. Kalau buka 3 tik kau cerah. Apa tu ulama hang nyata? Ulama ni pun nyata. Ulama ni pun nyata kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang benar. Kau cerah Ibu apa? Dah, insya-Allah kau dah tu malam ni. Nah, amu agak kemaafan